Bertemu lagi kita di dalam tazkirah, majlis tazkirah bersama dengan Ustaz Kamrul Zaman Al-Marizi. Pada kali ini ingin saya membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mendahaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita taat pada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikut segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke Islam secara keseluruhannya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang muslim, yakni orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, yang munafik, yang fasik, yang mendahaka dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT menjanjikan neraka yang penuh dengan azab sengsaranya dan juga kekal di dalamnya. Syurga kekal, neraka pun kekal. Inilah yang kita paling takut. Azab Allah yang amat dahsyat ialah azab api neraka. Apinya bukan macam api dunia ini. Apinya sangatlah panas. 99 kali lebih panas daripada api dunia. Apa saja yang masuk dalam api neraka itu semuanya akan cair. Apa saja masuk dalam api neraka akan cair. Apalagi manusia, daging nak dibakar dalam api neraka. Sedangkan masuk besi, besi cair. Masuk temaga, temaga cair. Masuk timah, timah cair. Masuk emas, emas cair. Masuk perak, perak cair. Dia punya panas. Ya Allah, Tuhan sajalah tahu. Itu yang nak bakar manusia. Yang mana manusia ni menjadi bahan bakar api neraka. Inilah yang paling kita takuti. Yang paling-paling dia takuti. Tetapi terbakar dengan api neraka itu bukan mati. Kalau terbakar dengan api dunia ini akan mati. Terbakar dengan api dunia adalah mati. Tetapi terbakar dengan api neraka tidak mati. Apabila daging-daging manusia ini telah hangus. Apabila daging-daging manusia ini telah hangus, dibakar dengan api neraka, Allah SWT akan gantikan balik dengan daging yang baru. Kulit-kulit mereka ini hangus dibakar dengan api neraka, dan daging-daging mereka pun hangus. Allah gantikan kulit dan daging yang baru untuk diazab lagi dan lagi diazab. Setiap kali kulit mereka hangus, Allah SWT akan gantikan kulit yang baru. Setiap kali daging mereka hangus, Allah ganti dengan daging yang baru, supaya mereka merasakan azab sengsara dalam api neraka. Duduk dalam neraka yang begitu panas, mereka merasa kehausan yang amat sangat. Sangat haus, sangat dahaga. Tetapi yang ada ialah minuman air logam yang mendidih, air timah yang mendidih. Mereka tak mau meminumnya kerana mereka tahu apabila meminum akan memutuskan usus-usus dan perut akan pecah. Tetapi kerana kehausan yang amat sangat, mereka meminumnya juga seperti unta yang kehausan minum. Minum banyak-banyak. Akhirnya minuman itu akan memecahkan usus-usus mereka dan perut-perut mereka. Kemudian itu mereka merasa tersangatlah lapar. Mereka rasa tersangat lapar. Rasa sangat lapar. Dan neraka tu nak cari makan makanan. Apa makan yang ada? Yang ada
Pohonnya tumbuhlah dalam api neraka tu. Ada satu sejenis pohon tumbuh daripada dalam api neraka tu. Buah pohon itu namanya pohon zakum. Pohon zakum ni pula buahnya tu berduri. Berduri-duri pula. Tetapi oleh kerana sangat lapar, tak boleh tahan, mereka makan juga buah zakum yang berduri itu. Ia akan tarik semua dia punya usus-usus semua. Habis dia tarik. Tonggorok kita. Habis dia tarik. Tonggorok habis dia tarik oleh duri-duri tadi. Rasa sakit yang amat sangat apabila masuk dalam perut. Buah tadi akan mendidih, mencair dan akan memecahkan isi perut sampai perutnya terburai keluar. Kerana buah zakum itu punya panas, dia akan mendidih dalam perut. Akan cair dalam perut. Menggelegak dalam perut. Inilah yang paling kita takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ada, makanlah bangkai-bangkai yang busuk. Makan bangkai-bangkai yang busuk. Tak ada lain dah. Minum air danur yang amat busuk yang keluar daripada para perempuan yang berzina di atas dunia. Air daripada faraj perempuan yang berzina di atas dunia, yang melacur di atas dunia, yang berzina di atas dunia, daripada faraj yang keluar air yang amat busuk. Air itulah yang menjadi minuman penghuni neraka. Maukah kita macam itu? Tak mahu. Tentulah kita tidak mahu. Azab Allah yang amat dahsyat. Azab demi azab. Sampai bila nak menunggu azab itu? Sampai bila-bila. Ini kita amat takut. Kerana ketakutan kita kepada azab Allah. Kita minta lindungi kita daripada azab Allah SWT. Maka hendaklah kita bertaubat. Kita menginsafkan diri kita ini. Kerana kita yang banyak dosa kepada Allah SWT. Banyak dosa yang kita lakukan. Hendaklah kita bertaubat dan insafkan diri. Marilah kita insafkan diri kita dengan membanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbaharui iman kita. Bagaimana nak memperbaharui iman kita? Iaitu banyakkan ucap La ilaha illallah. Kita memperbaharui iman kita. Takut-takut iman kita sudah terkeluar tanpa kita sedari. Kita hendaklah mengucap dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian kita banyakkan istighfar kepada Allah SWT dengan penuh rasa menyesal, dengan penuh rasa keinsafan dan penyesalan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyakkan istighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak pepasir di bumi. Kalau dosa itu berhubung dengan manusia, kita kena minta maaf dengan manusia. Misalnya kita curi harta orang, kita minta maaf pada dia, minta halalkan. Kalau dia tidak halalkan, dia minta pulangkan, kita kena pulangkan. Kalau barang kita curi itu sudah
Sudah hilang, sudah tak ada lagi. Kita nak ganti dengan wang. Bagi dia duit. Inilah duit menggantikan barang awak yang saya curi itu. Dan minta halal. Mengaku. Itu kalau kita mencuri. Kalau kita mengumpat orang, kena jumpa dia minta maaf. Saya mengumpat awak itu. Saya umpat begini. Saya minta maaf. Minta awak maafkan. Kalau memfitnah, sama juga. Kalau memfitnah orang. Begitulah. Dosa sesama Allah senang kita meminta ampun dan meminta maaf. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi dosa sama manusia susah nak minta ampun dan maaf. Dan manusia ini sikit saja yang pengampun, pemaaf. Banyaknya, aku tak akan maafkan dosa kau sampai bila-bila. Dia kata, mampus kita. Kalau dia tak maafkan dosa kita, akan dia azab lah di akhirat besok. Dosa sesama manusia. Kalau kita nak minta maaf, orang tu dah tak ada. Orang tu dah meninggal ke, atau dah pindah ke, kita pun tak jumpa lagi. Macam mana nak minta maaf? Sebenarnya dosa sesama manusia ini lebih susah lagi kita nak minta maaf daripada dosa dengan Allah SWT. Berapa banyak dosa sesama manusia? Kalau awak berzina dengan bini orang, awak berdosa dengan Allah SWT kerana berzina. Kemudian dosa dengan suami dia. Suami dia. Kamu nak minta maaf dengan suami dia tak akan maafkan. Habis kita tak maaf, kamu kat mana? Neraka. Masuk neraka. Kalau curi atau orang, dia minta maaf kat dia. Kalau dia maafkan, selamatlah. Kalau tak maafkan, neraka juga masuk. Kalau mengumpat orang, kena minta maaf juga kat dia. Kalau dia tak maafkan, neraka. Kalau memfitnah orang, kena minta maaf kat dia. Kalau dia tak maafkan, kita tak boleh nak buat apa. Kalau kita berdosa dengan Allah, minta maaf dengan Allah. Kita berdosa dengan Allah, minta maaf dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Allah akan ampunkan dosa. Kalau orang itu betul-betul minta maaf. Tapi manusia ni belum tahu lagi dah ampun dosa kita. Janganlah senang-senang kita nak mengumpat orang, nak memfitnah orang, nak mencuri harta orang. Apalagi nak berzina dengan bini orang. Nak berzina dengan anak orang. Anak orang pun tak boleh. Walaupun dia tak ada suami. Tapi dia boleh jaga bapak dia. Kena minta maaf dengan bapak dia. Tak akan bapaknya maafkan. Kalau kita berzina dengan anaknya, tak akan bapaknya akan maafkan. Bapaknya tak akan maafkan. Tunggulah azab Allah SWT di akhirat. Jaga-jagalah kita. Sebab itu bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati, melainkan kamu mati sebagai seorang Muslim.